Hai semua, kembali lagi ke Best Best TV. Kali ini aku akan kongsikan satu kisah seram. Kisah seram yang berlaku di sebuah asrama. Teruskan menonton, teruskan mendengar. Aku pernah belajar di sebuah sekolah berasrama penuh di bandar. Ini adalah perkongsian pengalaman aku ketika bersekolah di situ. Disebabkan asrama sekolah kami berada di atas bukit, kami sering menghadapi masalah ketiadaan bekalan air. Air paip kadang-kadang tidak dapat sampai ke tingkat atas asrama. Mujurlah terdapat tangki dan kuala di bilik air berasingan di bawah asrama berhampiran dengan surau. Kejadian ini berlaku pada satu malam ketika asrama kami menghadapi masalah bekalan air. Disebabkan aku tidak mahu berebut dengan pelajar lain dan khawatir bekalan air semakin berkurang, malam itu aku bertekad untuk ke bawah asrama untuk mencuci kain harian, pakaian sekolah yang telah lama terkumpul dan tidak dapat aku cuci kerana masalah air. Kalau aku tidak cuci pakaian pada malam itu, aku akan terpaksa memakai semula pakaian yang belum dicuci untuk ke kelas, untuk ke prep petang dan juga prep malam. Bila membayangkan semua itu, aku terpaksa kuatkan semangat. Selepas selesai prep malam, aku bergegas balik ke asrama. Rakan-rakan lain masih berada di dewan makan untuk minum malam atau ke kantin. Selalunya kami akan melepak dan bercerita sehinggalah lewat malam atau ditegur oleh warden asrama. Pakaian yang hendak dicuci telah aku kumpulkan di dalam baldi. Dari bilik asrama di tingkat 2, aku segera turun ke bawah di belakang asrama. Di dalam bilik air ini ada kolah dan tangki serta tempat mencuci pakaian yang boleh digunakan oleh 3 hingga 4 orang serta ada 3 buah tandas dan 4 kamar mandi. Ketika aku sampai di dalam bilik air itu, ada sebuah tandas sedang digunakan dan kedengaran air paip dipasang dan disambut dalam baldi. Aku segera menegur. Oi, siapa tu? Biasalah budak asrama akan saling menegur dan saling mengenali antara satu sama lain. Ini akulah Syafiq. Kau siapa? Sahut suara di dalam tandas. Oh, aku Bani, si Jali. Awal juga kau di sini Syafiq. Kau dah pergi prep ke tadi? Soalku sambil aku meletakkan pakaianku ke dalam sinki tempat mencuci baju. Sahut suara di dalam. Kau sakit perut kah? Soalku lagi. Jawab suara itu lagi. Ada kau kasih tahu warden kah tadi? Tanya aku lagi. Jawab suara itu lagi. Aku pun berhenti menyoal. Aku fikir Syafiq mungkin sedang fokus untuk membuang air besar dan malas untuk menjawab soalan aku. Aku meneruskan cucian pakaian yang sudah aku rendam tadi. Tiba-tiba, bunyi air paip yang disambut dalam baldi tadi terhenti. Dalam fikiran aku fikir mungkin Syafiq telah selesai melepaskan hajatnya. Aku teruskan menyambung memberus pakaian-pakaian aku. Suara-suara dan kelibat rakan-rakan yang lain dari dewan makan dan kantin masih belum kedengaran. Hanya bunyi berus aku mencuci pakaian yang memecahkan suasana sunyi malam itu. Aku menunggu Syafiq keluar dari tandas, tapi masih belum kedengaran sebarang jirusan dari air gayung ataupun air tandas yang dipam. Ganjil. Syafiq, sudah kah? Aku bertanya. Jawab suara di dalam tandas. Kalau ya pun, siram dan pamlah tandas tu. Nanti warden marah, kata aku lagi. Jawab suara di dalam tandas. Aku tidak mempedulikan Syafiq. Aku teruskan memberus pakaian-pakaian aku. Hampir separuh telah selesai diberus. Aku harap semua pakaian aku selesai dicuci sebelum rakan-rakan yang lain sampai. Jali, boleh tolong? Kata suara di dalam tandas. Boleh bah. Tolong apa? Jawabku sambil meneruskan cucian. Jali, boleh tolong? Tanya suara di dalam tandas sekali lagi. Boleh, kenapa? Aku pun memberhentikan cucian. Jali, tolong aku.
Suara di dalam tandas menjawab lagi. Okey. Jawabku sambil menuju ke arah tandas Syafiq. Jali, tolong. Suara tu memanggil lagi. Pintu kau berkunci, Bani? Kenapa? Aku semakin risau. Takut-takut kalau Syafiq yang sakit perut jatuh pingsan. Jali, tolong aku, Jali. Jawab suara dari dalam. Aku cuba menolak sedikit pintu tandas. Sedikit terbuka, tidak berkunci. Aku terus menolak. Aku terkejut. Di hadapan aku sekarang ada sesosok tubuh tanpa lengan. Makhluk itu tinggi lampai dan berbulu lebat. Aku terpaku dan kaku. Tidak dapat menggerakkan kaki dan badan. Mulut aku terkumat kamit membaca semua potongan ayat Al-Quran yang aku ingat. Tolong aku, Jali. Tolong aku. Makhluk itu bersuara dan cuba menghampiri aku. Kepalanya dihulurkan ke hadapan. Tidak! Entah dari mana kekuatan yang aku dapat menggerakkan badan dan berlari keluar dari tandas. Langkah 1000, aku tinggalkan sahaja pakaian aku di situ. Ketika aku berlari, aku masih terdengar suara makhluk itu memanggil aku. Jali, tolong aku, Jali. Dan kedengaran juga ada tapak kaki yang ikut berlari merapati aku. Aku semakin takut. Aku teruskan dan lajukan larian menaiki tangga untuk bergegas ke bilik. Setibanya aku di bilik, aku rasa amat lega apabila sudah ada rakan sebilik yang berada di situ. Mereka keheranan melihat aku yang berlari tercungap-cungap sambil berteriak masuk ke dalam bilik. Aku sempat menoleh ke arah pintu dan tingkap. Takut-takut kalau kelibat makhluk itu masih mengikuti aku. Aku menceritakan kejadian yang baru berlaku tadi kepada kawan-kawanku. Mereka seolah tidak percaya dengan ceritaku. Mereka mengajak aku untuk kembali ke tandas di bawah asrama. Pada mulanya, aku tidak bersetuju. Perasaan takut dan terkejut masih menebal. Aku pun cuba memberanikan diri apabila semakin ramai kawan-kawan asrama yang datang ke bilik kami. Kami beramai-ramai turun ke tandas di bawah asrama. Kami semua terkejut apabila dapat melihat kesat tapak kaki yang aneh di anak tangga di bawah asrama serta di luar bilik air. Bekas tapak kaki itu basah dan masih berair. Turut dijumpai adalah banyak bulu-bulu yang bertaburan di dalam bilik air dan salah sebuah bilik air. Kami semua yang berada di situ terdiam dan masing-masing mahu bergegas naik balik ke bilik masing-masing. Perasaan takut mula menyelubungi. Dalam perjalanan balik ke bilik, kami terserempak dengan Syafiq. Syafiq baru saja balik dari dewan makan bersama dengan rakan-rakannya. Aku pun menceritakan pengalaman aku tadi kepada dia. Dia juga terkejut dan turut berasa takut. Malam itu, aku jatuh demam dan menggigil. Semua pelajar lelaki di asrama pada malam itu berkumpul beramai-ramai di dalam sebuah bilik di setiap aras. Di aras 2, semua pelajar lelaki bermalam di bilik kami. Itulah antara pengalaman menakutkan yang pernah aku alami dulu. Apabila diingat, pasti rasa seram itu datang lagi. Jali, tolong aku, Jali. Itulah tadi perkongsian kisah seram daripada Best TV. Sekiranya anda mempunyai sebarang cerita, pengalaman yang ingin dikongsi bersama, bolehlah menghantar email kepada kami melalui alamat email yang tertera di bahagian description. Jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan share video ini serta tekan butang notifikasi agar dapat menonton video-video yang lain. Kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Teruskan bersama kami. Jumpa lagi. Assalamualaikum.